Assalamualaikum, Kod Salam Malaysia Madani. Bersama aku Muhammad Azmi, Diam Abar Ai Bajau, edisi Jumaat 2 Ogos 2024. Datu 16 pertemban anu teruak jejas sengkono ribut tak sempurna sensong di lau anu bertiru berlindung tak pusat pemindahan sementara Dewan PPR Bubul Riha. Petemban anu tebiak lekat telumpuk keluarga anu pan kerungayan tungan temban bejo telumpuk pitum buat rumah enjat abuek tak kampung Simun lorong telu sempurna ayan surah sebab ribut. Nutan infografik Sekretariat Jawatan Kuasa Pengurusan Bencana Alat Bangan Jomo Temban Me penindah tak PPS tu kira-kira 15 minit kemuap di lau. Gaya anupan lekat 57 adalah kopan 62 denda, kopan 47 peranak adalah kopan 30 orang peranak denda. Kementerian Pembangunan Usahawan Koperasi Kuskop nutan agensi ini mentekoh tabangan ehsan lebih RM650,000 tabangan pelajar Kopen Penjajah tak pinampang anu penteruak jejas teruk sebab liut telumpuk Jun limpas. Lekat tak jumlah sikot RM500,000 binuanan tak sepusiam buat skul tenak Kopen Langa mebiak 1,650 siam penerima. Antara pelajar skul tebiak lekat SK St. Teresa Inobong, SK Penampang, SMK Bahang, SMK Limbanak, SK Kibabaig, SK Sugud, kopan SK Buit Hill. Terutama pelajar-pelajar yang kita kategorikan total loss kerosakan sehingga menyebabkan mereka kehilangan kelengkapan sekolah seperti baju seragam, beg dan sebagainya. Isi makeup juga menyalurkan bantuan ihsan kepada Persatuan Usahawan Kecil dan Sederhana Daerah Pinampang melibatkan 30 usahawan kecil dengan jumlah bantuan ihsan sebanyak RM15,000. SME Bank nut meteko tabangan ehsan RM74,000 untuk 4 buah skul Iono, SK St. Teresa Inobong, SK St. Anthony, SK Babagon, kopan SMK Datuk Peter Mujuntin. Selain ada jumlah datus RM52,500, benuanan tak 260 wau penjajah lekat Persatuan Usahawan Diki Kopan Sedong, daerah Penampang. Persatuan Peniaga Tamu Dongongon Kopan Usahawan Tekun Nasional Penampang. Tabangan ehsan nu tenerima lekat Angkatan Koperasi Kebangsuan Malaysia Berhad Angkasa, Tekun Nasional, Pernas, Bank Rakyat, Yayasan Bank Rakyat, Kop Bank Bok-Bok, Kopan Pusat Khidmat Parlimen Penampang. Perintah Lat akan mengkulik laporan kadar enrolment semasa pelajar diam subjek sains teknologi kejuruteraan matematik STEM dekat Jabatan Pendidikan Lat Sabah. Menteri Sains Teknologi Koinovasi Datuk Dr. Muhammad Arif Marak pengendak pencapaian kadar enrolment semasa STEM amun berbanding 42% sasaran bulletin tetap. Sasaran kita 40 ke atas, tapi saya lihat apabila dibuat beberapa kategori oleh bahagian pendidikan atau jabatan pendidikan, pencapaiannya sangat baik. Dan saya akan mendapatkan laporan seterusnya yang terbaru daripada pengarah, khususnya ada yang timbalan pengarah dalam bidang yang mengawal bidang akademik. InsyaAllah saya akan laporkan kemudian. Datuk Muhammad Arifin tenuman media Boyjo Maidan perasmian Expo Kecemerlangan Reka Cipta Exco Cipta 2024 di Universiti Malaysia Sabah UMS Kota Kinabalu. Sementara Naib Chancellor UMS Profesor Datuk Dr. Kasim Mansor Marak penganjuran Exco Cipta 2024 bukti UMS nekon kecemerlangan penyelidikan kopan inovasi sebagai salah dikau bidang keberhasilan Bok-Bok. Anupan sebia engkau plan strategik UMS 2023 ngabut 2027 UMS KRA ketelu. Exco Cipta 2024 anupan bengen tujuan mempenik kualiti kopan inovasi akademik kopan pelajar malap pemasaran kopan pengkomersialan harta intelek diam nonom pendidikan inovasi awal. Isu keganasan rumah tangga perlu sinelasai lekat awal supaya niat peluak masalah sosial diam kalangan masyarakat. Isu epen boleh mekerat kalapan keluarga kopan masyarakat amun niat sinelasai lingau. Nutan Rekod Polis Diraja Malaysia PDRM
345 kes keganasan rumah tangga nelapur tak sabak tahun limpas. Datus pituk kes lagi nilapuran setakat Februari limpas. Menteri Pembangunan Masyarakat Kok Kesejahteraan Rakyat, Datuk James Ratib marak isu keganasan rumah tangga nyak beranti tak keganasan fizikal tapi panut ngerangkum onsomon secara lisan kok pan trauma psikologi. Bagian ucapan ni, sampangan penembolan program outreach Santuni Wanita merakyatkan perkhidmatan ke arah kesejahteraan pedenduan untuk Dun Bangi kok pan Dun Tanjung Kapor tak Dewan Tun Mustafa Kudat. Teks ucapan benoso oleh pembantu menteri ini Datuk Flovia Eng dan ucapan somo Datuk James Nut mau rakyat seganding bo mendaras usak separang kok penyalahgunaan dada ngabut tak peringkat enggamut. Barat ni, isu epan perlu penarang habis-habisan sebab keikuan masalah keluarga berpunca lekat tak najis dada. Pasal usak metangun pedenduan talatu. Datuk James marak kementerian ni lekat Jabatan Al-Hewal Wanita Jehwa dan dion dedangai platform untuk mendaras gulungan nek. Dokon kok program outreach Santuni Wanita anu boy nabangan pedenduan 4,000 masyarakat tak limompu kawasan dun. Program antara lain pan muan pendidikan pasal hak pedenduan, diom perkawinan, lekat tak segi perspektif perundangan kok pan sosial. Program NUT muan fokus ke aktiviti keusahawanan, pengupayaan ekonomi, pendidikan, peluang pekerjaan, kopan kesihatan rakyat. Daripada yang kita dapat feedback maklum malas daripada outreach sebelum ini memang ramai saudara yang peka dan tampil ke hadapan bukan saja diri mereka tetapi komuniti di sekeliling mereka, rakan-rakan di sekeliling mereka, keluarga mereka yang mana telah tahu mengenai perkara ini dan mereka datang untuk minta bantuan mengenai isu yang membelenggu mereka selama ini. Penganjuran Konvensyen Perdana Memogun 2024 jadi platform penting untuk muan persetujuan Kopan Penerimaan Pengenuan Memogun sebagai istilah umum untuk jomo asal tak Sabah. Menteri Kewangan Datuk Seri Panglima Masidi Manjun marak kesedembuaan penting supaya niat kok sasa ngambut engkau sebab kiti sepesak dia masyarakat. Konvensyen ini akan membuka ruang kepada mereka yang tidak bersetuju dengan terminologi ini untuk duduk sama-sama dan berbincang. Ini bagi saya satu proses yang berterusan untuk mencapai kata putus. Datuk Masidi tenemuan media bojang rasmian konvensyen tak pusat kebudayaan Sabak penampang. Barat ni pihak anunya setuju engkau penggunaan istilah epan boleh muan justifikasi anu bana engkau pensadangan anu lagi alap. Nut Datuk Masidi sadangan penggunaan istilah memogun diam borang rasmi seraminan keinginan masyarakat untuk sedembuak. 24 kaping notis peneluak lek Jabatan Pengangkutan LAN JPJ Sabah diam operasi khas bersepadu kenderaan pelancongan Kopen Perkhidmatan Awam Bas Express kok bas persiaran Nimpon 22 ngabut lumpuk Julai limpas. Notis membiak kesalahan teknikal dokon kok su tayar nombor pendaftaran Kopen Seramin. Pengarah JPJ Sabah Muhammad Haris Ali marak diam timpue 700 siam pengedua peneriksa mekebiak 200 siam bas ekspres kupan 427 bas pesiaran tak 73 terminal bas. Lekat pemeriksaan epan 12 bas pesiaran kupan 3 bas ekspres boy nendok tindakan. Beliau marak bagi boy nandau operasi khas bersepadu tak Kota Kinabalu. Operasi itu pan dengan tujuan dia mengempastian kereta pelancongan kopan kereta perkhidmatan awam bas pesiaran kok bas ekspres endiam keadaan selamat. Dia masa somopan dia mengempastian jomo melan kereta nut undang-undang alun-alun dia mengempastian pengguna selesa kopan selamat teko tak tungan masing-masing. Lau Sabah anun tedo tu boy binuat sebagai ngedayagan kemerdekaan Sabah tak terlumpuk debangi Ogos Bunda nidayagan engkau dedangai acara alap. Acara Nimpon 24 Ogos nutan konsert Gagal Merdeka Kihoi 2024 engkau kerjasama RTM Sabah anu akan berlangsung tak Padang Merdeka Kota Kinabalu. Dan sejak daripada 24 malam itu sampailah 31 hari bulan, tempat venue kita itu iaitu di Padang Merdeka telah pun di fully book sampai 31. Pengisiannya macam-macam dan pihak RTM bersama-sama satu persatuan yang kita work with dipanggil Pertubuhan Penduduk Berasal Sabah
alright, akan bersama-sama untuk mengadakan tamu, mengadakan pengesian di Padang Merdeka itu. Beliau marak bege diam sidang media tak Kota Kinabalu. Lau Sabak Nut ni ising ko pameran dokumentasi kemerdekaan Sabak, program Lulayan Merdeka, engkopan mekilo Hari Sabak tak songom sambutannya. Kempen hari-hari bawa beg bah anu nimpun di lau tak Bandaraya Kota Kinabalu niat penderas kuasa tak pasar awam. Epen mebiak pasar anu melan perniagaan bahan basek dukun kok ding daging kok pen kekanan di laut. Betutur tak Kota Kinabalu, Mayor Bandaraya Kota Kinabalu, Datuk Seri Dr. Sabin Samita Mara. Kempen cuma berkebiak peniaga pasaraya, hypermarket, kadai serbanika, farmasi, kadai runsit, stesen selan, bakery, kopan kadai pakaian. Tahun lepas DBKK telah pun memulakan kempen mengurangkan penggunaan plastik ini dengan menghadkan penggunaan plastik pada hari-hari tertentu dalam setiap minggu. Jadi bila kita laksanakan untuk setiap hari, feedback yang kita terima daripada mereka pada masa sekarang, mereka boleh terima. Kempen hari-hari bawa beg bah antara inisiatif DBKK untuk melioro alam semula jadi untuk depan ngurangan pengkamaan anupan berpuncak lekat penggunaan beg plastik. Kempen itu benuat sepenuh ni tak Oktober 2024. Begino abar ai bajau kumaptu aku Muhammad Azmi, Malaysia Madani Jiwa Merdeka. Assalamualaikum.